Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan beberapa kaedah penanaman untuk kita tanam sayur-sayuran di persekitaran rumah kita. Pertama sekali kita menggunakan sistem batas. Sistem batas ni, jadi macam saya bina satu tempat. Saya guna bata untuk saya buat tempat semaian ataupun tanaman. Jadi saya masukkan tanah dan saya boleh tanam sayur-sayur yang kita kehendaki. Di sini ada saya tanam nanas, pokok sayur, pokok kangkung baru saya tanam. Jadi ini kaedah tradisional yang biasa kita tanam. Yang kedua, saya gunakan polybag. Ini polybag. Polybag pun kita boleh guna untuk kita tanam pokok-pokok. Di sini ada lagi pokok terung. Kita juga boleh tanam pokok-pokok bunga dalam menggunakan kaedah polybag. Pokok bayam. Okey, selain daripada tu, kita boleh guna juga tayar-tayar. Okey, kita boleh ambil tayar-tayar di kedai pusat servis tayar. Tayar-tayar yang terpakai kita boleh gunakan untuk membuat tapak untuk tempat semaian ataupun penanaman sayur-sayuran. Sini pokok kucai, bayam Brazil, serai, ada lagi. Okay, selain daripada tanaman, kita boleh juga tanam bentuk-bentuk herba. Ini bawang India, sini herba, alia bara, ini ada lagi spesies herba. Okey, ini pokok ulam, pokok cukur, pokok pelalai gajah kot ni, tak silap saya lah. Okey, itu sistem yang kita gunakan bekas-bekas. Selain daripada polybag, kita gunakan bekas-bekas tayar yang kita boleh dapatkan di kedai-kedai tayar. Okey, tengok sistem polybag tadi. Okey, kita boleh semai dalam polybag. Yang nak terung, saya semai dalam polybag. Okey, yang ini saya akan tunjukkan satu jenis tanaman yang kaedah moden menggunakan sistem pot. Maknanya kita menggunakan kaedah sistem tanaman hidroponik, tapi saya menggunakan sistem pot. Maknanya kita beli pasu ni dan dalam ni kita masukkan air baja AB. Jadi kita tanam. Jadi pasu ni kita boleh beli di kedai-kedai yang kita boleh dapati di kedai yang menjual alat pertanian lah. Pasu ni dia ada satu pipe ni ataupun penanda aras ni yang menunjukkan kandungan air dalam ni. Jika air banyak, dia akan naik tinggi. Bila air semakin surut, kurang, dia akan turun ke bawah lah, ikut arah yang terkini. Jadi kita kena tengoklah, kalau jika aras ni duduk rendah, maknanya di situ air baja kurang. Jadi kita kena pastikan air baja ada dalam ni cukup untuk menyalurkan baja kepada pokok ni supaya dia naik ataupun tumbuh dengan subur. Ini kaedah hidroponik menggunakan kaedah takungan pot. Jadi di sini saya tunjukkan ni adalah untuk jenis-jenis tanaman dulu, kaedah-kaedah penggunaan. Selepas ini baru saya akan tunjukkan satu persatu secara detail bagaimana nak menyediakan benda-benda ni semua. Okey, ini dia tempat yang bendi, no? Okey, sayur bendi semua saya guna. Okey. Okey, kaedah seterusnya
kaedah hidroponik juga. Ini kaedah ini saya menggunakan takung yang jenis ini. Takung ni saya masukkan baja AB. Pastikan air baja cukup untuk kita bekalkan kepada tumbuhan di sini. Di sini sawi. Sebelum kita tanam dalam bekas ini, kita kena semai dulu pokok-pokok benih. Setelah naik lebih kurang 2 inci, baru kita pindahkan ke sini. InsyaAllah lepas ni saya akan tunjukkan bagaimana nak proses benda ini. Sekarang ni saya tunjuk dulu jenis-jenis tanaman, kaedah penanaman yang boleh kita gunakan di rumah-rumah, di persekitaran rumah kita. Okey, khususnya kaedah vertigasi. Sistem ini menggunakan saluran pipe yang kita sediakan air baja, dan kita akan alirkan air baja ini ke polybag yang telah kita siapkan dengan saluran pipe yang ini lagi tentang contoh penanaman secara vertigasi. Sistem ini mudah, jadi kita tak perlu nak siram. Cuma kita pastikan air baja yang kita stok di tangki cukup, dan kita menggunakan sistem sama ada manual ataupun auto. Okey, di sini adalah tempat di mana air baja yang telah dicampur, iaitu baja AB yang telah dicampur. Ni air baja di sini kurang lah. Lepas ni saya terpaksa bancuh semula dalam bekas ini, tong hitam ni yang bersaiz 200 gallon. Kita sekali bancuh aja di sini, dan kita akan sedut baja-baja tadi menggunakan pump. Ini pump boleh dapatkan di kedai. Okey, bila kita dapat pump ni, kita gunakan sistem sama ada auto ataupun manual. Okey, sekarang ni saya menggunakan sistem auto. Bila auto ni maknanya saya dah setting masa berapa kali, pukul berapa, dan berapa jangka masa yang diambil setiap kali sistem ini berfungsi. Kalau saya tak mau guna yang auto, kita boleh guna juga dengan yang manual. Okey, bila kita guna manual, bila kita nak alirkan air baja tadi, kita kena buka switch. Okey, bila kita buka switch, motor pun akan berfungsi lah. Okey, bila motor berfungsi, sistem pipe tadi akan membekalkan air baja ke tempat yang kita telah sediakan. Contoh di sini. Okey, tengok. Okey, setiap pokok kita sediakan pipe yang pergi kepada setiap pokok. Kita tengok. Kadang-kadang dia tersumbat, kadang-kadang dia tersumbat. Kita kena pastikan dia sentiasa mengalir ke perdu pokok, barulah air baja dapat diserap. Okay, ini dalam pembinaan. Saya masih lagi sedang pembinaan tempat-tempat untuk sistem vertigasi. Ini kita panggil sistem vertigasi. Okey, satu lagi sistem ialah kita menggunakan kaedah osmosis. Sistem ini kita gunakan baja yang sama AB, cuma saya sediakan satu tempat khas. Tempat ini saya bina lebih kurang 4 kaki lebar, 15 kaki panjang. Di sini saya sediakan, saya letakkan pasir. Okey, saya akan alirkan pasir air baja tadi ke dalam tapak ini. Okey, bila dia dah cukup sekadar untuk
lembab saja, jangan melimpah. Sebab daripada situ akan berlakunya proses pengeluapan. Jadi akar pokok akan menyerap baja di sini, di tapak tadi. Okey. Tapi tempat ini memerlukan tempat perlindungan. Ini sebab tempat saya ni dah rosak. Saya nak kena bina semula bumbung dia. Saya nak kena bubuh. Saya letakkan bumbung plastik. Sebab tidak air hujan tidak masuk ke bekas ini. Jika air hujan masuk ke bekas ini, maka baja yang kita alirkan itu akan lari dia punya sukatan. Sebab baja AB ni kita ikut sukatan dia. Ini lagi tempat-tempat yang saya gunakan untuk sistem mitigasi. Masih lagi dalam proses pembinaan. InsyaAllah selepas ini saya akan tunjukkan satu persatu bagaimana nak membuat tempat-tempat ini. Ini contoh lagi tadi yang mitigasi. Okey, saya rasa sekat tu dulu untuk perkongsian ilmu pada kali ini. InsyaAllah saya akan sambung lagi dengan siri-siri yang akan datang untuk memberi sedikit ilmu, perkongsian ilmu. Mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang cuba nak menanam sayur di persekitaran rumah kita. Almaklumlah sekarang ni musim PKP kan, banyak masa kita di rumah, jadi kita gunakan untuk masa yang terluang ni untuk aktiviti menanam sayur di sekeliling rumah. Selain dapat menyumbangkan kos, kita juga dapat menyihatkan badan kita. InsyaAllah untuk masa-masa akan datang, untuk siri-siri akan datang, saya akan buat satu lagi siri-siri video bagaimana nak menyediakan sistem ini satu persatu. Untuk secara tradisional tu tak ada masalah, tapi untuk cara yang moden ni mungkin ada di kalangan kita yang masih tidak tahu. Jadi dengan video ni nanti insya-Allah bolehlah merujuk yang mana dapat berkongsi ilmu lah, insya-Allah. Jangan lupa subscribe video saya ni sebagai sokongan untuk saya terus lagi membina siri-siri video, input-input bagaimana penanaman moden dan tradisional untuk kita sama-sama berkongsi idea, jimat. Ini ada satu contoh lumayan. Okey, saya rasa tekat dulu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.